Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kehadirat Allah SWT pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua. Hari Selasa yang pertama ya. Menggunakan kitab Masailut Tauhid. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Ibn Haji Muhammad Khan rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 15 ya, yang mana menjawab tentang apa yang disebut sebagai masalah ilmu tauhid. Masalah di sini membawa makna dalam bahasa Arab daripada sa'ala yas'alu, iaitu bertanya. Jadi masalah ni adalah pertanyaan ataupun isu yang berkaitan tentang ilmu tauhid, bukan masalah dengan makna problem, dengan makna muskilah, bukan. Masalah di sini maknanya persoalan dalam ilmu tauhid. Soalan. Di dalam berapa masalah tersimpan ilmu tauhid ini? Maknanya ada berapa isu utama yang dibincangkan dalam ilmu tauhid? Jawapan, ilmu tauhid ini tersimpan di dalam 3 masalah, ya, 3 perbincangan, iaitu pertama ilahiyat, yang kedua adalah nubuwat, dan yang ketiga adalah sam'iyat. Soalan, yang mana masalah ilahiyat dan yang mana masalah nubuwat dan yang mana dia masalah sam'iyat, ya, 3, ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Jawapan yang pertama, masalah ilahiyat itu, ya, isu tentang ilahiyat itu adalah barang, yakni sesuatu. Masih guna bahasa lama, barang. Dalam bahasa Arab, ma yata'allaqu, sesuatu yang bergantung dengan Tuhan. Apa yang bergantung dengan Tuhan? Iaitu daripada barang yang wajib dan yang mustahil dan yang harus padanya, pada Tuhan. Nah, jadi ini masalah yang pertama, atau dengan bahasa mudah kita kata membincangkan tentang ketuhanan. Wajib, mustahil dan harus itu adalah hukum akal, ya. InsyaAllah nanti kita akan pergi pada menerangkan jenis-jenis hukum. Jadi kita nak tahu apa yang mesti ada pada Tuhan, apa yang tak mungkin ada pada Tuhan, dan apa yang boleh, ya, berlaku atau dilakukan oleh Tuhan. Ilahiyat, ketuhanan. Yang kedua adalah masalah nubuwat. Nubuwat ialah barang, yakni sesuatu yang bersangkut dengan nabi-nabi. Nubuwat menceritakan tentang para nabi. Sama juga, kita bincang daripada sudut segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam. Apa yang mesti ada pada para nabi, apa yang tak mungkin ada pada nabi, dan apa yang boleh ada pada para nabi atau tidak. Harus, ya.
Jaiz, dalam bahasa Arab disebut jaiz. Dan masalah sam'iyat, isu tentang sam'iyat ini daripada perkataan sami'a yasma'u, mendengar. Bila sam'i makna sesuatu yang dinisbahkan pada pendengaran. Maksudnya apa? Sesuatu yang diimani semata-mata kerana didengar berita itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilahiyat tu masih boleh dicapai dengan akal. Akal boleh berfikir dan meyakini wujudnya Allah. Akal boleh berfikir dan meyakini bahawa wujud Allah tidak ada permulaan dan wujud Allah tidak ada perakhiran. Tetapi kalau sam'iyat semata-mata dengan akal tidak tercapai. Misalnya wujudnya syurga, wujudnya neraka, ada yang namanya sirat, ada yang namanya mizan. Itu kenapa kita yakin dan kita percaya, sedangkan akal tidak dapat menjangkau perkara-perkara ini. Jawapannya kerana diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar pemberitahuan itu oleh para sahabat. Maka didengar itulah disebut sam'i. Ada juga disebut sebagai ghaibiyat, perkara yang ghaib. Baik. Iaitu barang yang didengar, sesuatu yang didengar daripada dalil Quran dan hadis sahaja dan tidak didapati dengan dalil akal. Seperti apa? Seperti bangkit daripada kubur sesudah mati. Jadi akal tak boleh fikir. Bahkan kalau kita tengok sebentar lalu, macam tak bangkit. Yang mati dulu-dulu pun tak ada yang bangkit balik. Jadi seolah-olah akal tidak menerima kebangkitan dari kubur sesudah mati. Ini antara masalah yang sehari dua ni agak kecoh. Sebab kita beriman selepas kematian akan ada kebangkitan, akan ada berhimpun di mahsyar. Mahsyar itu maknanya tempat berhimpun. Akan ada hisab. Amalan kita itu akan dihitung buruk baiknya. Akan ada siratul mustaqim, as-sirat. Akan ada syurga, neraka dan lain-lain lagi. Jadi kecoh sehari dua ini, walaupun video tu video lama tapi diviralkan agak baru, apabila ada dakwaan perpindahan roh. Roh boleh berpindah misalnya daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam jasad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jadi zahirnya Imam Ahmad, hakikatnya roh itu adalah roh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini disebut dalam bahasa Arab tanasukhul arwah. Jadi roh itu berpindah daripada satu jasad ke jasad yang lain. Jadi kepercayaan sebegini adalah percayaan yang batil, yang sesat, yang tidak ada asas daripada ajaran Islam. Jadi itu yang agak menyedihkan kerana disampaikan oleh ustaz, oleh guru. Jadi apabila ustaz guru menyampaikan tanpa ditaklik, tanpa disyarahkan bahawa ini akidahnya macam ini tak betul, itu menimbulkan kekecohan dan fitnah di kalangan umat Islam. Jadi kena perbetulkan. Itu akidah memang jelas keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau sampai, ini nak kaitkan di sini. Kalau berpindah, maknanya orang tu kalau dia baik, nanti the next life, reincarnation tu, dia akan berada pada posisi yang lebih baik lah. Mungkin dia akan jadi orang yang ada pangkat, mungkin jadi ketua negara, mungkin jadi raja. Sebab dulu, in the previous life, dia baik. Tapi kalau in the previous life dia jahat, mungkin dia akan lahir sebagai orang yang sakit, orang yang susah, orang yang miskin, atau bahkan mungkin dia akan lahir dalam jasad binatang misalnya. Dulu dia manusia, tapi dulu dia jahat. The next life dia lahir dalam badan monyet misalnya, atau dalam badan babi misalnya. Jadi ini akan menafikan kebangkitan. Alam barzakh akan dinafikan, kebangkitan mahsyar akan dinafikan, hisab akan dinafikan, sebab asyik berpindah roh tu. Roh tu sudah tidak pergi ke alam akhirat, tapi pergi ke jasad lain. Kalau sampai ke tahap itu sudah bawa kepada kufur. Mana orang yang berakidah demikian boleh jadi kafir, terkeluar dari Islam. Jadi sangat kena berhati-hatilah. Walaupun kita kata saya hanya sekadar menyampaikan, tapi menyampaikan benda yang tak betul. Kalau kita sampaikan, kena beritahu akidah macam ni dari segi Islam tak betul. Tak boleh diimani sedemikian. Tapi kalau sekadar cerita begitu saja, itu akan menimbulkan salah faham dan dibimbangi kalau sampai ada orang yang percaya
dengan kepercayaan yang bercanggah ya, dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, dan bahkan kalau sampai menafikan bangkit dari kubur, berhimpun di pada mahsyar, hisab segala amalan, menafikan siratul mustaqim, menafikan syurga dan neraka, itu membawa orang itu menjadi kafir wal iyazubillah. Ini maksudnya sam'iyat. Memang akal tidak boleh capai, tapi oleh kerana dikhabarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, maka kita wajib beriman. Selesai ya. Jadi kesimpulan, masalah yang utama, perbincangan yang utama dalam ilmu tauhid dibahagi kepada 3: ilahiyat, berbincangkan tentang ketuhanan; nubuwat, membincangkan tentang kenabian; dan sam'iyat, membincangkan tentang perkara-perkara gaib yang tidak dapat dicapai dengan akal semata-mata, tetapi diyakini kerana didengar perkhabarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pergi kepada next topik, iaitu tempat membahaskan makna hukum. Sekarang kita nak cerita tentang hukum. Kerana kita dapati di zaman kita sekarang, ramai ahli masyarakat tidak jelas tentang jenis-jenis hukum. Dia hanya terbayang dalam fikiran dia hanya satu jenis hukum. Apa dia? Hukum syarak lah. Apa hukum ni? Ini wajib. Apa hukum ni? Ini haram. Dia terlepas pandang tentang jenis hukum yang lain. Maka apabila dibincangkan jenis hukum yang lain, dia jadi confused. Dia akan membayangkan bahawa hukum itu hanya hukum syarak semata-mata. Baik. Jadi dimasukkan di dalam kitab tauhid ini jenis hukum. Kenapa? Kerana hukum yang sangat penting dan relevan dengan pelajaran tauhid namanya hukum akal. Dan ia bukan hukum syarak. Ada perkara yang harus dari segi akal tapi bercanggah dengan syarak. Contoh ya. Wujud atau tak wujudnya syurga. Akal hanya akan kata harus. Berbeza wujudnya Tuhan, akal kata mesti. Bila kita perhati kepada alam ni, pasti alam ini ada pencipta. Maka akal akan mengatakan alam ini ada Tuhannya. Tetapi ada tak syurga atau neraka? Kalau semata-mata neraca akal, akal kata ya boleh ada, boleh tak ada. Tak mesti ada syurga, tak mesti tak ada syurga. Tetapi syarak telah menetapkan ada. Pada masa ketika itu, wajib kita yakini ada. Tak boleh kita kata syurga tak ada. Walaupun asalnya dari segi akal boleh. Jadi supaya kita tidak jadi keliru, maka diterangkan jenis hukum. Soalan terlebih dahulu ya. Apa makna hukum dan sebutkan segala bahagiannya? Apa takrif hukum dan apakah jenis-jenis hukum? Jawapan. Makna hukum itu adalah menetapkan satu pekerjaan atau menafikan ia. Isbatul amri au nafyuhu. Kita menetapkan, kita kata ya, atau kita menafikan, kita kata tak. Jadi salah satu daripada itu adalah hukum. Seperti kita menetapkan, kita kata ada Muhammad. Iaitu kita kata Muhammad ada. Dari segi bahasa itu hukum lah tu. Sebab kita menetapkan. Atau kita menafikan. Kita kata tiada Muhammad. Kita kata apa? Muhammad tak ada. Itu juga dari segi bahasa dipanggil hukum. Kerana ada membabitkan nafi. Senang kitanya isbat atau nafi. Dari segi bahasa itu namanya hukum. Kita kata ya atau kita kata tak. Dari segi bahasa itu namanya hukum. Dan baru kita datang kepada jenis. Maka yang menghukumkan dengan isbat atau nafi itu, yang kata ya atau yang kata tidak, mestilah salah satu daripada 3. Ini dia punya jenis hukum. Yang menetapkan atau menafikan itu sama ada syarak, maka jadilah hukum syarak. Sama ada adah, maka jadilah hukum adat. Sama ada akal, maka jadilah hukum akal. Yang hukum adat ni yang saya perhati ramai masyarakat sekarang keliru. Bila kita kata ini mengikut hukum adat, dia kata mana boleh. Adat tak boleh bercanggah dengan syarak. Dia bayangkan adat tu macam custom. Adat orang Melayu macam ni. Adat orang Cina lain. Adat orang India lain lagi.
ada adat pepatih, ada adat temenggung. Jadi dia bayangkan macam itu. Dia kata mana boleh adat bercanggah dengan syarak? Bukan. Bukan itu yang dimaksudkan hukum adat. Nanti kita akan terangkan hukum adat itu apa dia. Yang penting sekarang menetapkan atau menafikan itu adalah dengan salah satu daripada tiga, sama ada syarak yang menetapkan atau syarak yang menafikan, ataupun adah yang menetapkan atau adah yang menafikan, maka hukum adat, atau akal yang menetapkan atau akal yang menafikan, maka hukum akal. Inilah yang dikatakan bahagian hukum, iaitu tiga bahagian. Soalan, bezakan di antara hukum yang tiga tu. Kalau dah ada bahagian yang berbeza, tentulah ada perbezaannya. Jawapan, hukum syarak itu ialah kalam Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf, dengan dituntut ataupun diharus, atau dengan hantaran bagi keduanya. Itu apa cerita? Baca takrif macam tu pening. Ya, tapi kalau diterangkan, insya-Allah tak payah mana. Okay. Dalam bahasa Arab disebut hukum syarak ini adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin imma bit-talab atau bit-takhir. Ya. Perintah Allah pertama kena bersangkut dengan perbuatan orang mukallaf. Hukum syarak dia kira perbuatan, bukan benda. Sebab itu kadang-kadang orang yang belajar usul fiqah bila dia bergurau, seperti selalu kita rasa macam tak betul dia ni. Contoh dia kata apa? Babi tidak haram. Aish, kita kata ini ajaran mana pula babi tak haram ni? Ya. Kalau tupai ke apa ke mungkinlah kot ada ulama kata macam ni, ada ulama kata macam tu. Ni babi pula tak haram, teruk benar. Tapi dari segi takrif hukum, apa yang dia sebut tu betul. Kerana babi satu benda. Hukum tak bersangkut dengan benda. Hukum bersangkut dengan perbuatan. Memakan daging babi. Memakan daging babi itu haram. Memandang babi, memandang belum haram lagi. Babi sama babi. Kalau kata babi haram, itu kan dari segi usul fiqhnya tak tepat. Tapi dari segi kefahaman manusia, bila cakap babi haram, orang fahamlah maksudnya makan daging babi. Kalau setakat tengok babi, belum haram lagi. Jadi, sebab itu kita kata, yang pertama kita kena ingat, bila hukum syarak adalah kalam Allah yang bergantung dengan perbuatan, bukan dengan benda. Baik. Kemudian, perbuatan itu hendaklah perbuatan mukallaf. Berarti, yang tidak mukallaf, perbuatan dia belum ada hukum. Ya. Apa hukum kanak-kanak buat macam ni, buat macam tu? Ya, belum ada hukum. Kanak-kanak yang belum balik, dia rosakkan harta orang, dosa tak? Belum ada. Dia belum ada hukum. Tapi bukan berarti kita biarkan dia rosakkan harta benda orang. Kita kena kawal, kena didik, kena jaga, tetapi perbuatan dia belum ada hukum. Ataupun orang gila. Orang gila, dia bunuh orang. Apa hukum? Dia tak ada hukum. Sebab dia gila. Tak mukallaf. Tapi tidaklah berarti pihak berkuasa biar saja orang gila ke sana kemari, mencederakan orang, merosakkan harta benda orang. Tidak. Kalau dah tahu dia ni jenis gila yang boleh membahayakan, memudaratkan, pihak berkuasa kena simpanlah di tempat yang khusus supaya tidak mudarat. Tapi nisbah pada perbuatan dia tak ada hukum. Dia bunuh orang ke, dia minum arak ke, dia buat apa pun tak ada hukum sebab dia tidak mukallaf. Hukum syarak bergantung dengan perbuatan. Yang kedua, perbuatan itu perbuatan orang mukallaf dengan dituntut atau diberi pilihan. Itu namanya harus. Ya, kita pecah dua dulu. Kalam Allah ataupun perintah Allah, Allah tuntut atau Allah bagi pilihan. Okay. Tuntut ini boleh pecah 4. Akhirnya jadi 5 lah. Asalnya pecah 2 ya. Allah tuntut atau Allah bagi pilihan. Pecah 2. Tapi oleh kerana di bawah title tuntut itu, dalam bahasa Arab disebut tolab, imma bit tolab, atau bit takhir. Takhir itu makna pilih. Tapi di bawah tuntut tu boleh pecah pada 4. Maka 4 campur 1 jadi 5 hukum syarak
yang taklifi, yang menyangkut dengan orang mukallaf. Baik. Macam mana tuntut bagi 4? Bagi 2 dulu ya. Tuntut buat, tuntut tinggal. Tuntut buat mana? Perintah Allah suruh buat. Tuntut tinggal Allah larang. Ya. Tapi tuntut buat tu ada 2 level. Satu, tuntut buat yang mana tidak ada pilihan. Talabul fi'li, talaban jaziman. Allah tuntut buat dengan tuntutan yang pasti, putus, tak boleh, tak ada pilihan. Kena buat. Kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu namanya wajib. Ada juga yang Allah tuntut buat, tetapi talaban ghair jazim, iaitu tuntutan yang tak putus, masih ada pilihan. Buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Itu namanya mustahab ataupun sunat. Kita kata sunat. Ini sunat. Sunat ni Allah tuntut buat tak? Tuntut buat. Sebab itu kalau orang yang faham, dia ada dua sikap kepada benda sunat. Ada setengah orang, kenapa kau tak buat? Alah sunat. Pula. Kenapa kau tak buat? Alah sunat. Ada orang, kenapa kau buat? Sunat. Kan lain. Jadi yang buat kerana dia kata sunat tu, dia kena dengan takrif. Kerana sunat ni benda yang kita disuruh buat. Cuma bezanya, tak sampai level wajib. Kalau wajib, talabul fi'li, talaban jaziman, dituntut kita melakukan dengan tuntutan yang pasti, tak ada pilihan, tak buat berdosa. Sementara sunat ataupun mustahab, tuntutan itu tidak putus. Masih ada pilihan, kalau tak buat, tidak berdosa. Baik, yang kedua adalah tuntut tinggal. Talabut tarki, atau dengan bahasa mudah kita kata larangan lah. Tuntut tinggal itu makna jangan buat. Tinggal lah. Baik, jadi talabut tarki, talaban jaziman. Allah tuntut supaya kita tinggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Tak ada pilihan. Kalau kamu buat juga berdosa. Itu namanya haram. Ada juga yang Allah tuntut tinggal. Jangan buat. Tetapi talaban ghairu jazimin. Dengan tuntutan yang tidak putus. Kalau kita tinggalkan, ia bagus. Tak tinggalkan, tak berdosa. Buat juga tak berdosa. Itu namanya makruh. Jadi atas nama suruh buat, ada 2, wajib atau sunat. Wajib memang kena buat, sunat masih ada pilihan. Atas nama suruh tinggal pun ada 2, haram dan makruh. Haram, tak ada pilihan, buat berdosa. Makruh, kalau buat tidak sampai berdosa, tapi kalau tak buat dapat pahala. Dan ada yang diberi pilihan. Nak buat boleh, tak nak buat juga tak mengapa. Tapi yang harus ni pun boleh berubah lah. Misalnya, makan. Makan harus. Nak makan boleh. Balik daripada sembahyang isyak nanti, nak makan. Boleh. Singgah kedai mamak, makan misalnya roti canai. Boleh. Malas lah. Terus tidur lah. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi kalau lepas kuliah, malas sembahyang isyak. Itu tak boleh. Sebab salat isyak wajib. Lepas salat isyak, tak nak sembahyang ba'diyah lah. Tak berdosa. Tapi kalau semayang, dapat pahala. Tapi makan tadi terpulang. Tetapi boleh berubah hukumnya. Misalnya, makan di siang hari bulan Ramadan. Itu kan haram. Kan berbeza. Asalnya makan tu harus. Tapi dalam keadaan tertentu, berubah jadi haram. Makan ketika mana kita dalam keadaan tersangat lapar, kira-kira kalau tak makan, boleh bawa kepada mati atau mudarat pada tubuh badan, wajib makan. Itu kan berubah. Asalnya makan hukumnya harus. Tapi boleh berubah hukumnya. Baik. Yang penting, inilah namanya hukum syarak yang taklifi. Ataupun dengan hantaran bagi keduanya. Hantaran ni masih istilah yang agak lama lah. Sebenarnya yang dimasukkan di sini adalah wadu'a yada'u wad'i. Hukum wad'i. Kalau kita boleh bayangkan macam mind mapping dalam minda kita itu, kita bayangkan ada satu diagram. Yang atas sekali itu hukum, tarik 3 jalur di bawah, syarak, adat, akal. Di bawah title hukum itu ada 3. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Di bawah title hukum syarak, pecah 2. Pertama, hukum syarak taklifi. Yang kedua, hukum syarak wad'i. Yang taklifi dah selesai kita sebut tadi, wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Yang wad'i apa dia? Cuba tengok.
Berapa bahagi hukum taklifi dan berapa bahagi hukum wad'i, dan nyatakan makna satu-satu. Jawapan, hukum taklifi itu 5. Ya. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Makna wajib ialah yang diberi pahala. Ini satu cara untuk takrif. Tadi kita takrif dengan cara melihat kepada level tuntutan dia. Tuntut buat dengan tuntutan yang pasti, wajib. Tuntut buat dengan tuntutan yang tak putus, itu sunat. Tapi boleh juga dilihat kepada natijah dia. Iaitu, wajib natijahnya diberi pahala kepada orang yang mengerjakan dia dan diseksa yang meninggalkan dia, seperti sembahyang 5 waktu dan lainnya. Puasa bulan Ramadan ya, dan lainnya. Yang kedua, sunat. Ya, makna sunat itu yang diberi pahala yang mengerjakan tapi tidak diseksa yang meninggalkan. Oh, buat dapat pahala, tapi tak buat, tak apa. Seperti sembahyang 2 hari raya. Sembahyang Idul Fitri, sembahyang Idul Adha. Cuma dari segi praktikal, kadang orang terbalik kod. Sembahyang 5 waktu, sempoi, relax dia ditinggal. Yang sembahyang 2 hari raya tu, dia beria. Dia bersungguh, sebab kata dia, ni rugi kalau terlepas, setahun sekali. Idul Fitri, setahun sekali. Idul Adha, setahun sekali. Jadi yang tu dia beria, nak pergi sembahyang raya. Dengan persiapan baju mana nak pakai dan sebagainya. Padahal dari segi kedudukan, itu kalau dia tak buat pun tak berdosa. Tapi yang 5 waktu pula dia tinggal, na'udzubillah. Yang sepatutnya, yang fardu buat, yang sunat, usahakan juga untuk lakukan. Makna haram, iaitu diseksa akan yang mengerjakan dia dan diberi pahala. Maknanya haram ni terbalik daripada wajib lah. Tinggal benda wajib, haram. Tinggal benda haram, ia wajib. Tinggal sembahyang, ia haram. Tinggal minum arak, wajib. Jadi haram itu diseksa yang mengerjakan dia dan diberi pahala kepada yang meninggalkan dia, seperti mencuri, berzina, menganiaya makhluk. Jangan kita ingat misalnya anjing najis. Ya? Najis mughalazah. Ya? Kalau kita kata dalam mazhab kita nak kena samak, basuh 7 kali dengan air tanah ataupun sertu. Lalu kita seksa anjing. Tak boleh. Haram. Memang anjing itu najis, tapi tetap makhluk Allah. Maka menyeksa anjing tak boleh. Haram. Disebut di sini secara umum lah, ya, menganiaya makhluk. Jadi, kalau seumpama anjing pun haram kita aniaya, apatah lagi saudara seagama kita. Kita aniaya dia. Yang keempat, makruh. Iaitu tidak diseksa yang mengerjakan dia. Tak sama macam haram. Haram diseksa. Makruh ni, dia ringan sedikit. Iaitu tidak diseksa yang mengerjakan dia. Tetapi diberi pahala yang meninggalkan dia. Seperti membaca Quran dalam rukuk, makruh. Sebab bukan tempat dia. Masa qiyam tu tempat baca Quran. Tiba-tiba dia pergi baca masa rukuk. Atau sembahyang di perkuburan. Kerana ghalibnya di perkuburan tu tempat yang ada najis. Ya. Jadi makruh. Yang kelima, harus. Harus ni asasnya tidak berpahala dan tidak diseksa. Buat pun tak ada masalah. Tak buat pun tak apa. Macam kita kata tadi lah, makan. Makan pun tak ada diberi pahala. Tak makan pun tak diberi pahala. Secara asal. Tetapi boleh berubahlah. Misalnya orang tu dia makan dengan niat nak bagi ada tenaga untuk beribadah. Dapat pahala atas niat dia tadi. Kalau makan semata-mata kerana lapar, harus saja. Atau dia seperti dia memakai pakaian tertentu. Nak datang surau, ya. Pakai baju Melayu boleh. Sarung boleh, jubah boleh. Ya, asalkan tutup aurat lah. Kalau pakai tak tutup aurat, itu dah jadi haram. Tapi aku nak pilih yang mana? Warna putih ke, warna kuning ke, warna biru ke? Ya harus. Pulang. Tapi kalau hari Jumaat, itu sunat pakaian putih. Atau malam ni nak makan roti ke nak makan nasi? Pilihlah, makan roti pun boleh, makan nasi pun boleh. Itu namanya harus. Sementara hukum wad'i. Ada 3 minit lagi, ya. Iaitu 5 bahagi.
syarat sebab manik natijahnya sah atau batal. Tengok syarat dahulu ya. Syarat iaitu barang, yakni sesuatu yang lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrut, dan tidak lazim daripada ada syarat, ada masyrut. Ini setakat sebut macam tu kadang kita lagi hanyut. Apa pula kita lazim daripada tiada syarat, tiada masyrut, tapi tiada lazim daripada ada syarat, ada masyrut. Maknanya begini. Syarat kalau tidak terpenuhi, maka tak adalah benda tu. Contohnya, syarat sah sembahyang ada wuduk, suci daripada hadas kecil. Hadas besar ya, lagilah. Jadi, kalau tak ada syarat tadi, maknanya kita sembahyang dalam keadaan tak berwuduk, tak adalah sembahyang tu. Di sisi syarak, tak sahlah sembahyang kita. Tapi, adakah kerana ada wuduk, maka ada sembahyang yang sah? Belum tentu. Memang ada wuduk, tapi dia sembahyang misalnya mendedahkan aurat. Ataupun dia sembahyang misalnya tak buat rukun, tinggal rukun. Memang wuduk ada, syarat ada. Maka tak semesti ada syarat, ada masyrut dia. Masyrut itu maknanya yang disyaratkan. Syarat di sini adalah syarat sah sembahyang misalnya. Maka masyrut adalah sah sembahyang. Kalau tak ada syarat, confirm tak sah sembahyang. Tapi ada syarat, adakah sah sembahyang? Belum tentu. Boleh jadi tidak sah juga disebabkan faktor lain. Saya ulang ya. Syarat itu barang yang lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrutnya, tapi tidak lazim daripada ada syarat, mesti ada masyrut, tak mesti. Atau tiadanya dengan ditilik bagi dirinya seperti, contoh yang kita berikan tadi, bersuci itu syarat bagi sah sembahyang. Maka kalau tak ada bersuci, tak adalah sah sembahyang tu. Tetapi jika ditilik bagi diri yang lain, terkadang didapati syarat, padahal tidak didapati masyrutnya. Syarat ada, tapi yang disyaratkan tak ada. Seperti tahun syarat bagi wajib zakat. Haul, cukup haul. Itu syarat bagi wajib zakat. Tetapi tak wajib. Kenapa? Kerana tidak ada milkut tam. Tidak ada pemilikan yang sempurna. Setahun dah berlalu, tapi pemilikan yang sempurna tidak ada. Ataupun tidak masuk waktu lagi. Kita ada wuduk, kita sembahyang belum masuk waktu. Tak sahlah juga. Itu maksud syarat. Selebihnya insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.